يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حوضا فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي على العرش راق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش راق الجميل وكلمه المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حوضا فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حوضا فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حوضا
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya ingat pula. Okey. Itu dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat penonton dan pengikuti pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. InsyaAllah hari ini merupakan kelas yang terakhir sebelum raya lah. Besok insyaAllah kita akan merayakan Aidul Fitri, dan hari ini kelas yang terakhir. Jadi saya faham kita dalam kesibukan agaknya lah, wallahu alam. Tapi masa sekejap saja, sejam saja untuk pagi ini kita sambung pengajian kita, iaitu pada muka surat 181 tuan. 181. Rasa saya cuba habiskanlah sebab sikit sangatlah ni. Dia kita habis sampai 185. Kan? Saya cuba habiskan insya-Allah. Kalau habis hari ni kira ngam-ngam lah kata orang kan. Memang orang kata miskul khitam lah, happy ending lah. Ya, sebab kita habis pada 30 Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita insya-Allah. Amin. Baik, terus saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun idza kataba al-junub aw al-muhdith mushafan in kana yahmilu al-waraqata aw yamassuha hal al-kitabati fa haram wa in lam yahmilha walam yamsaha fa fihi thalathatu awjuh. Ya, walam yamasha fa fihi thalathatu awjuh. As-sahih jawazuhu wa tsani tahrimuhu wa tsalits yajuzu lil muhdits wa yuhram 'ala al-junub. Okey, apa maksud dia? Orang yang berhadas, berjunub atau haid menyelak helaian mushaf. Sekiranya orang yang berhadas, ya, mana berhadas ni? Berhadas kecil, ya, mana tidak ada wuduk. Berjunub, ni hadas besar. Atau wanita haid menyelak helaian mushaf. Silap ni. Sekejap tuan saya tengok. Okey. Bukan. Yang ni yang selepas ni. Saya baca yang atas, minta maaf ya. Faslun idza tasaffaha al-muhdithu aw al-junub aw al-haidu aw raqa al-mushaf. Ini betul. bi'udin aw shibhihi fa fihi jawazuhu wajhan li ashabina adharuhuma jawazuhu wa bihi qata'a al-iraqiyun min ashabina li'annahu ghairu masin wala hamil wa thani tahrimuhu li'annahu yu'addu hamilan lil waraqah wal waraqah kal jami' wa amma idza lafa kammahu ala yadihi wa qallaba al waraqata fa haramun bila khilaf wa ghalata ba'd ashabina fa haka fihi wajhain والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد ولا بالكم. Ya, apa maksud dia? Ya, dia kata sekiranya orang yang berhadas
Bilkum bukan bilkam, bilkum. Sekiranya orang yang berhadas, berjunub atau wanita haid menyelak helaian mushaf, ya, menyelak helaian mushaf dengan kayu. Dia ambil kayu, ni kayu lah, pensel ni kayu lah kan, okey, lepas tu diselak dengan kayu dan seumpamanya. Terdapat dua pandangan di sisi ulama mazhab kami tentang keharusannya. Yang lebih kuat ialah harus, dan ini diputuskan oleh ulama Iraq dalam kalangan ulama mazhab kami kerana dia tidak menyentuh dan menanggungnya. Dia tak tanggung kan, dia hanya sentuh dan dia, ya, yang dia selak helaian mushaf. Haram kerana ia dikira menanggung helaian kertas tersebut, dan kertas itu diibaratkan sama seperti sebuah mushaf, ya. Dia kata, dan jika dia melapikkan tangannya dengan hujung lengan baju, kum, hujung lengan baju, ya, maksudnya dia buat macam ni, dia buat macam ni, dia buat macam ni, dia pegang gitu, pakai baju tak lengan besar gini kan, betul tak boleh nak buat. Hukumnya adalah haram tanpa khilaf. Begitu sekali, maknanya nak katakan tuntutan kita dalam keadaan suci bila kita pegang mushaf, menanggung mushaf itu satu benda-benda besar. Ini kadang-kadang kita tak apa ambil berat, ya. Cubalah sempena kita dah belajar ni, kalau kita pegang mushaf, kita menanggung mushaf, kita nak apa, kita pastikan kita dalam keadaan berwuduk terlebih dahulu. Kalau kata batal, pergilah ambil wuduk, tak ada masalah. Kita di Malaysia ni air pun banyak kan, cuma kadang-kadang tak ada air. Biasanya, ya, sentiasa ada air biasanya kan. Dia kata jika dia melapikkan tangannya dengan hujung lengan baju dan menyelak helaian mushaf, hukumnya adalah haram tanpa khilaf. Sebahagian ulama kami tersilap dengan menyatakan sesuatu pandangan lain. Namun yang tepat adalah haram kerana selakan tadi dilakukan dengan tangan, bukan dengan lengan baju. Macam ni, yang selak tu kayu tadi kan, kayu yang selak. Yang ini kan macam mana macam tu, itu kan tetap tangan yang buat, walaupun ada lapik baju. Itu maksud Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Okey, ni baru tadi, silap tadi saya baca tadi. Okey, faslun idza kataba, saya dah baca ayat yang bahasa Arab ni, saya dah baca tadi, tak bacalah. So dalam bahasa Melayunya, orang yang berhadas atau berjunub menulis mushaf, boleh tak? Ya. Apabila orang yang berhadas atau berjunub menulis mushaf, jika dia menanggung atau menyentuh kertasnya ketika sedang menulis, hukumnya haram. Jika dia tidak menanggungnya dan tidak menyentuhnya, terdapat 3 pendapat dalam situasi ini di sisi ulama mazhab kita, iaitu pandangan yang sahih hukumnya harus, dan yang kedua adalah haram. Harus bagi orang yang berhadas dan haram bagi orang yang berjunub. Mengapa dibezakan orang berhadas dengan orang berjunub? Kerana orang yang berhadas ni dia kata apa, dia hadas kecil ni, dia senang aja dia nak buang hadas tu dengan apa? Mengangkat hadas kan, untuk bersuci daripada hadas tu, ya, dengan berwuduk kan. Adapun orang yang berjunub, dia memang susah lah, dia nak kena mandi apa semua kan. Itu dia. Jadi, ya, itu dalam bab menulis mushaf kan. Baik. Kemudian faslun, okay. Okey. Faslun idza massal muhdits aw al junubu aw al haid aw hamala kitaban min kutubil fiqh. Ini yang sebelum ni mushaf, yang ni kitab fiqh, ya, min kutubil fiqh aw ghairihi min al ulum, wa fi ayat min al Quran aw thawban mutarrazan bil Quran aw darahim aw dananir manqushatan bih aw hamala mata'an fihi fi jumlatihi mushaf أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. Okey, apa maksud dia? Dia kata, jika orang yang berhadas, berjunub atau wanita haid menyentuh atau membawa sebuah buku fiqh, buku ni buku fiqh,
atau buku ilmu lain, tak kira lah ilmu apa pun, tetapi dalam tu ada ayat Quran, ya, atau baju yang disulam dengan ayat Quran. Ya, orang dulu mungkin ada kan, ya, yang disulam dengan ayat Quran, atau wang dirham atau wang dinar yang diukir dengan ayat Quran. Wang dirham atau wang dinar yang diukir ayat Quran. Membawa barangan yang turut mengandungi mushaf. Barang-barang tu dia ada banyak barang, ya, ada kotak, okay, kotak dalam tu ada mushaf. Tapi dalam tu ada banyak barang lain, tapi ada juga mushaf dalam tu, ya. Mana tadi? Okey. Atau menyentuh dinding atau manisan atau roti yang diukir dengan ayat Quran. Kan itu kita ceritakan, buah yang diukir ayat Quran, yang tulis ayat Quran, ya, pinggan yang ditulis ayat Quran dan sebagainya, dinding yang ditulis ayat Quran. Menurut pandangan yang sahih, semua itu adalah harus, ya, menyentuhnya, harus menyentuhnya, kerana ia tidak dikira sebagai mushaf. Tidak dikira sebagai mushaf. Terdapat juga suatu pandangan di sisi ulama mazhab kami bahawa ia adalah haram. Ada yang lebih syadid katanya haram. Okey. So dia kata waqal aqdal qudah Abu Hasan Al-Mawardi fi kitabih Al-Hawi yajuzu masu thiyab al-mutarrazah bil Quran. Wala yajuzu labasuhuma bila khilaf lianna al-maqsuda yalbasuha at-tabarruk bil Quran. وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم. Okay. Dia kata Aqdal Qudah Abul Hasan Al-Mawardi menyatakan dalam kitabnya Al-Hawi harus menyentuh baju yang disulam dengan ayat Quran, ya, namun dia tidak boleh memakainya. Baju namun tidak boleh memakainya tanpa sebarang khilaf, kerana tujuan di sebalik pemakaian adalah untuk bertabarruk dengan Al-Quran. Saya pernah jumpa tuan baju-baju yang ditulis ayat Quran. Kalau tuan-tuan ingat, tak tahu sekarang masih ada kot, apa nama muzium kan, muzium kesenian Islam di Masjid Negara tu, depan Masjid Negara tu, ya, dulu tak tahulah sekarang ke masih ada tidak, pameran apa namanya, mushaf-mushaf lama, lepas itu baju-baju yang ada ayat Quran banyak. Jadi orang dulu memang ada juga yang tulis ayat Quran dekat baju. Ya, cuma sekarang ni kalau buat macam tu kita tak bagilah, sebab dia boleh membawa kepada pengabaian kan, ataupun membawa kepada apa nama, Al-Quran yang tidak dihormati kan. Baju, siapa yang boleh jaga baju ni kan, dibuang dan sebagainya. Jadi dumpit, tapi orang dulu memang ya. Terutama kalau yang jadi bukan setakat ayat Quran tu kan, jampi-jampi serapah pun ditulis. Dia panggil talasim ni macam mana talasim ni macam rajah-rajah ni, kan, rupanya untuk tujuan pakai ketika perang. Ada banyak, memang banyak. Dia punya ayat Quran penuh satu baju daripada ujung ke ujung, dia pakai dalam baju besi, dalam luar baju besi, dalam baju tu. Takut mati agak. Allahuakbar. Kan, ya. Baik, dia kata untuk bertabaruk dengan Al-Quran. Pendapat beliau ini adalah lemah, serta tiada seorang ulama pun yang sependapat dengan pandangannya menurut pemerhatianku. Bahkan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dan ulama lain menyatakan syarilah akan keharusan untuk memakainya, dan inilah pandangan tepat. Maksudnya keharusan untuk memakainya walaupun, ya, dia seorang yang sedang berhadas, berjunub, atau wanita yang kedatangan haid. Itu maksud dia. Okey. Wa amma kutubu tafsir al-Quran fa in kana al-Quranu fiha akthar min ghairihi, ya, haruma massaha wa hamlaha, wa in kana ghairuhu akthar kama huwa al-ghalib fa fiha thalathatu awjuh, asahhuha la yuhram
والثاني يحرم والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم قلت ويحرم المس إذا استويا. Apa cerita ni? Cerita kitab tafsir. Cerita kitab tafsir. Dia kata apa? Adapun kitab-kitab tafsir Al-Quran, maknanya ni bezalah. Yang tadi tu kitab fiqh, kitab ilmu lain. Ini dikhususkan kitab tafsir sebab bila kata kitab tafsir mestilah dalam tu ada ayat Quran. Cuma kuantiti banyak, nisbah tu banyak sikit. Jika ayat Al-Quran lebih banyak daripada kandungan yang lain, haram menyentuh dan menanggungnya. Namun jika kandungan yang lain lebih banyak dan majoriti, terdapat 3 pandangan di sisi ulama mazhab kita. Yang pertama, pandangan yang lebih tepat, tidak haram. Yang kedua, haram. Yang ketiga, sekiranya tulisan Al-Quran dapat dibezakan walaupun dengan tulisan yang tebal, kemerah-merahan dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Tetapi sekiranya tulisannya tidak dapat dibezakan, hukumnya adalah harus. Aku berpendapat haram menyentuh Al-Quran itu jika tulisan ayatnya dan kandungan yang lain sama banyaknya. Tuan-tuan, yang cerita apa? Cerita ada, maksudnya ini kita tafsir. So kalau nas Al-Quran dia lebih banyak daripada tafsirannya, sebab ada juga tafsir apa namanya yang ringkas-ringkas saja. Kan? Tafsir tu dia maksudnya dia hanya terangkan tafsirnya secara ringkas sangat. Dalam sekarang pun kalau tuan-tuan tengok ada setengah mushaf ya, yang di tepi ada hawamish dipanggil, atau hamish, dia punya tepi-tepi tu kan. Di tepi-tepi tu ada yang banyak, ada yang sikit. Ada yang banyak, ada yang sikit. Kalau banyak hawamish tu lagi banyak daripada nas Quran di tengah itu, ya, maka dia dianggap sebagai kitab tafsir dan tidak salah menyentuhnya ya, tanpa wuduk ataupun dalam keadaan berhadas, ya, berjunub dan juga haid tadilah. Maknanya dia dianggap sebagai kitab tafsir, bukan mushaf. Tapi kalau sikit je, ringkas saja, dia tak terangkan semua perkataan, ada. Saya tak bawa pula, ada di pejabat. Dia sikit-sikit je. Dia sikit-sikit. Ya, dia terangkan kalimah gharib je. Contohnya. Maknanya nas Quran tu, teks Quran tu lebih banyak daripada tafsirannya. Maka itu dianggap ya sama seperti mushaf. Tidak boleh disentuh melainkan suci daripada hadas kecil dan terutama hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil. Itu dia. Okey. So cuma tadi dia kata jika dia ada nilah, ada khilaf di situlah. Maknanya kalau kandungan yang lain tu banyak, maknanya selain daripada nas Quran tu tafsirannya banyak, tulisannya, ya, maka ada tiga pandangan. Yang lebih tepat tidak haram sebab dia tidak dianggap mushaf. Yang sebut tadilah. Ada yang kedua haram, yang ketiga kalau tulisan tu Quran tu dapat dibezakan. Memanglah ada yang dapat dibezakan kan. So yang ketiga ni agak detail lah. Maknanya kalau macam ada setengah tafsir tu dalam bentuk tadi tu hamish tu, memang nas Quran tu nampak sungguh warna merahnya, tak kira warna apa pun, memang sungguh di tengah-tengah kan. Macam dalam kitab tafsir ada dia tulis sekali dengan ayat Quran. Dia tak asingkan ayat Quran dengan tafsiran tu kan. Ya. Jadi pada pandangan yang ketiga, kalau teks Quran tu jelas dibezakan daripada tafsir, maka haram. Ya. Kalau bercampur tak dapat dibezakan, maka harus. Itu pandangan yang ketiga. Ya. Lepas tu kata Imam Nawawi apa? Aku berpendapat haram menyentuh Al-Quran itu jika tulisan ayatnya dan kandungan yang lain adalah sama banyak. Masa belajar dulu, ya, disebutkan bahawa kitab tafsir Al-Jalalain, apa pasal disebut Al-Jalalain? Kerana yang buat kitab ni ada dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti, ya, Imam Suyuti dengan Imam Al-Mahalli. Yang ajaib apa? As-Suyuti dengan Al-Mahalli ni tak pernah berjumpa, bahkan hidup zaman lain-lain. Ya, Al-Mahalli dengan
As-Suyuti. Tapi apa yang ditinggalkan oleh As-Suyuti disempurnakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau tak salah saya, Imam Suyuti buat belah atas dulu, belah ujung dulu. Lepas tu ni, kalau saya silap minta maaf, dalam mudah tak baca kitab tu kan. Lepas tu Imam Suyuti ambil daripada awal sampai ke mana yang telah disempurnakan oleh Imam As-Suyuti. Kan? Jadi itu kata tafsir Al-Jalalain, dua jalal. Ya, Jalaluddin As-Suyuti dengan Al-Mahalli. Itu dia. Yang hebatnya ialah Imam Al-Mahalli, dia menulis kitab tafsir ni, cara dia mengolah itu sebiji macam As-Suyuti. Seolah-olah maksudnya dia tiru metod Imam Suyuti, ya, dan orang tak sedar pun yang buat tu dia. Gitu, seolah itulah, maksudnya sama, pandai dia buat. Pandai dia ikut metod Imam As-Suyuti. Ya. Jadilah nama tafsirnya Al-Jalalain. Tafsir yang asas yang kita belajar dululah. Jadi Jalalain ni kalau tuan-tuan baca, kami belajar dulu kan, dia tidak terperinci sangat. Dia lebih banyak menerangkan kalimah-kalimah gharib, ya, yang susah nak faham, atau tafsiran yang orang kata yang agak sederhana. Dia tidak panjang, dia simple, sikit. Ya. Jadi ulama mengatakan bahawa, ya, kandungan tafsiran dengan teks Al-Quran dalam tafsir Al-Jalalain adalah sama banyak. Seorang lagi sekali, teks Al-Quran, ayat-ayat Quran dalam tafsir Al-Jalalain dengan teks tafsiran yang ditafsir oleh kedua-dua Jalaluddin ni sama banyak dari sudut kuantitinya. Ada orang kira. Kan? Sama banyak. So bila sama banyak apa? Bila sama banyak, maknanya kitab itu, kalau kita baca tafsir Al-Jalalain, kena suci daripada hadas, kena suci daripada junub, ya. Maknanya tak boleh berhadas daripada ada kecil dan hadas besar. Dia dianggap sebagai mushaf. Sebab apa? Kandungan Quran dia dengan kandungan tafsir dia sama banyak. Itu kata Imam Nawawi, idza stawaya, bila sama banyak, ya, haram menyentuh Al-Quran itu jika tulisan ayatnya dan kandungan yang lain adalah sama banyak. Itu dia kisah tafsir Al-Jalalain. Hebat ulama dulu kan. So dia kata, mana tadi? Qala sahibut tatimmah min ashabina wa idza qulna la yuhram fa huwa makruh wa amma kutubu hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in lam yakun fiha ayat min al-Quran lam yuhram massuha wal aula an la tumass illa ala taharah wa in kana fiha ayatun min al-Quran lam yuhram ala al-madhhab wa fihi wajhun annahu yuhram wa huwa alladhi fi kutubil fiqh. وأما المنسوخ تلاوته كشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل. Itu dia. Apa maksud dia? Pengarang kitab At-Tatimah dalam kalangan ulama mazhab kami berkata, apabila kami katakan ia tidak haram, hukumnya masih makruh. Dia kata, maknanya masih lagi makruh walaupun tidak haram, ya. Berkenaan kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis, boleh tak pegang kitab hadis Rasulullah SAW jika tidak mengandungi ayat Quran, tidak haram menyentuhnya. Namun yang lebih utama ialah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Jika terkandung ayat Quran dalam kitab-kitab tersebut, ia tidak haram menurut pandangan yang dipegang, tetapi makruh.
Ada juga pandangan lain mengatakan ia haram dan terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Jadi benda khilaf. Benda ni benda yang khilafkan. Cumanya ya, sebab masa saya belajar dulu, ingat lagi, ya, Tuan Guru pesan kita ni penuntut ilmu, bila datang kuliah, ya, jangan tak ada wuduk. Pastikan ya sepanjang hari di kuliah itu dalam keadaan berwuduk. Sebab terutama macam kami di kuliah Quran, memang semua subjek ada Quran. Belajar nahu Quran, belajar usul fiqh tentang ayat-ayat Quran, belajar apa lagi? Balaghah, memanglah balaghah Quran. Belajar qiraat confirm Quran. Semua subjek yang dipelajari di kuliah Quran itu adalah tentang Quran. Jadi maknanya kita memang pegang kitab-kitab Al-Quran, mushaf memanglah. Ya, jadi yang dipesan kita penuntut ilmu ni, ya, eloklah sentiasa berwuduk. Kalau batal, pergi ambil wuduk. Ya, batal ambil wuduk. Sentiasa ada wuduk. Jadi kita ya, adalah keberkatan pastinya dalam keadaan suci daripada hadas, daripada najis. Waktu kadang masuk zuhur terus sembahyang sebab dah ada wuduk. Nampak tak? Jadi itulah. Jadi boleh kita pesan anak murid kita bila kita belajar, ya, masuk kelas, pastikan sentiasa berwuduk. Itu dia. Baik. Adapun ayat yang dinasahkan bacaannya, mana dia bukan Quran dah. Dulu di Quran, lepas tu dia bukan Quran, iaitu ayat tentang asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albatta, ayat pasal rejam kan. Asalnya dia Quran tapi dinasahkan dia jadi hadis. Dia tak jadi Quran dah. Ya, yang bermaksud lelaki dan wanita tua yang berzina, maka rejamlah kedua-duanya. Dan atau selain itu tidak haram menyentuh dan menanggungnya. Ulama mazhab kita berkata demikian juga kitab Taurah dan Injil. Kalau jumpa kitab Taurah dan Injil, tak payah nak ambil wuduk dah, kan. Itu dia. Okey, kemudian faslun idza kana fi mawdhi'in min badanil mutatahhir najasah ghairu ma'fuun anhu wa ghairu ma'fuun anha haruma alaihi mashul mushafi bi mawdhi'in najasati bila khilaf ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا في هذا قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه. Apa maksud dia? Terdapat najis pada bahagian badan seseorang yang telah suci daripada hadas yang ingin memegang mushaf. Ini ceritanya apa? Dia ada wuduk. Dia ada wuduk. Tapi badan dia ada najis. Kena beza suci daripada hadas, suci daripada daripada najis berbeza. Ya, hadas najis. Dia ada wuduk tapi tiba-tiba ya ada tek burung ke kan, pet atas badan. Kan? Ya. Jika terdapat najis yang tidak dimaafkan pada bahagian badan seseorang yang telah suci daripada hadas, haram baginya memegang mushaf dengan bahagian yang bernajis itu. Katalah kat tangan, nak pegang mushaf, macam mana tangan ada najis, kan? Ya, haram baginya memegang mushaf dengan bahagian yang bernajis itu tanpa khilaf. Itu tak ada khilaf lah. Bagi kita pegang kenakan mushaf pula najis tu, kan? Dan tidak haram pada anggota badan yang lain menurut pandangan yang sahih lagi masyhur dan dinyatakan oleh majoriti ulama mazhab kita dan ulama selain mereka. Maknanya kalau katakan tangan kanan dia ada najis, so dia pegang tangan kiri, tak ada masalah. Ya, itu pendapat yang masyhur lah. Abul Qasim As-Saimari daripada kalangan ulama mazhab kita berkata ia haram. Pandangan kedua kata haram walaupun dengan anggota yang suci, ya. Namun ulama mazhab kita yang lain telah membuktikan bahawa beliau tersilap dalam hal ini. Ni biasalah kan, ulama semua ulama dia kata dia silap, kan. Dikritik dia. Maksudnya apa? Ya, perbezaan pandangan tu biasa, kan, dalam kalangan ulama. Tapi yang orang kata apa, dalam kalangan ulama lah, bukan dalam kalangan orang awam. Jadi kita orang awam jangan kita menyalahkan ulama dalam perbahasan yang mereka sama-sama mereka berbeza pandangan. Jangan kita jadi kancil di tengah-tengah gajah yang sedang bergaduh. Jangan.
Kan? Kita biarkan dulu, biarkan dia selesai dulu sama-sama dia. Lepas itu barulah kita bertanya dan sebagainya, kan? Dia kata Al-Qadhi Abu Tayyib berkata, apa yang beliau katakan ini tertolak dengan ijma'. Ada juga pandangan lain apabila sebahagian ulama kami mengatakannya sebagai makruh. Ya, namun pandangan yang terpilih ialah tidak makruh, tak ada masalah. Maknanya apa? Kita ada wuduk, kita suci daripada hadas kecil dan besar, tetapi tiba-tiba kita ada najis di tangan. Jadi kalau kita pegang dengan Quran tangan yang bernajis itu, maka haramlah. Memang tu tak ada khilaf. Yang khilafnya kalau kita katakan tangan kanan, tuan tengok saya pakai tangan kiri kan dalam ni sebab saya pakai kamera depan ni. Ya. Kalau katakan pegang najis sebelah tangan, sebelah lagi pegang. Okey, pendapat yang masyhur kata tidak haram. Pendapat terpencil kata haram. Lagi satu pendapat kata tak haram tapi makruh. Tu dia. Harap fahamlah ya. Kita duk main dengan hukum kan. Baik. Kemudian macam mana pula kalau bertayammum? Okey. Faslun man lam yajid ma'an fatayammama haitsu yajuzu tayammum lahu mashul mushafi sawa'un kana tayammumuhu lis-shalah aw li ghairiha mimma yajuzu tayammumu lah. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban fa inna yusalli ala hasabi halih wa la yajuzu lahu mashul mushaf li'annahu muhdith jawazna lahu as-salata lid-darurah walau kana ma'ahu mushaf wa lam yajid man yudi'uhu 'indahu wa ajaza 'anil wudu' jaza lahu hamluhu lid-darurah wa fima qalahu nadhar wa yanbaghi an yulzimuhu at-tayammum. Amma idza khafa 'ala al-mushaf min harqin aw gharqin aw wuqu'i fi najasah aw husulihi fi yadin kafir fa innahu ya'khudhuhu walau kana muhdithan lid-darurah. Okey, apa cerita dia? Cerita orang yang tak ada wuduk. Tadi dia bertayamum. Maksud tak ada wuduk tu ialah tak ada air lah. Tengok sesiapa yang tidak menemui air lalu bertayamum dalam keadaan dia harus melakukannya ketika itu, dia boleh menyentuh mushaf sama ada tayamum tersebut diniatkan untuk salat atau ibadah lain yang mengharuskannya bertayamum. Boleh. Sebab bila dia bertayamum, ya, dia boleh menyentuh mushaf. Bagi orang yang tidak menemui air atau debu tanah pula, ini dia panggil apa? Faqidut tahuraini. Orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci. Air pun tak ada, tayamum pun tak ada. Dua-dua tak ada. Ya. Dia boleh solat berdasarkan keadaannya itu. Dia panggil apa? Ihtiramil waqt. Ya, solat hormat waktu. Nak wuduk tak boleh, tak ada air, nak tayamum tak ada debu. Jadi dia solatlah dalam keadaan yang dia tu. Nanti dia qada kemudian lah, kan? Tapi dia boleh solat, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, kerana dia sedang berhadas. Kami mengharuskannya solat kerana darurat. Okey. Jika dia membawa mushaf dan tidak menemui orang yang boleh memegangnya sebentar bagi pihaknya serta tidak mampu berwuduk. Contoh, dia ada wuduk ni, tiba-tiba terkentut. Nak ambil wuduk tak ada tempat pula nak ambil wuduk. Ni Quran tengah pegang ni. Jadi boleh pegang. Ya, menanggung mushaf berdalam beg ke apa ke kerana darurat, boleh. Takkan nak campak Quran tu, kan? Al-Qadhi Abu Tayyib berkata dia tidak perlu bertayamum. Ya, namun pandangan beliau perlu diteliti. Ya, sepatutnya dia hendaklah bertayamum. Maknanya kalau tak ada air, cari tempat tayamum, sambunglah pegang mushaf tu. Ya. Okey, itu yang seterusnya. Kemudian yang lain pula, apabila dia bimbang mushaf itu terbakar. Tengok ada api dekat tepi mushaf tu, dia ambil. Sedangkan dia tak ada wuduk. Tenggelam, nak masuk air, tenggelam, terkena najis atau jatuh di tangan orang kafir. Ya, maka dia mesti mengambilnya, bawanya. Kerana darurat walaupun sedang berhadas, menyelamatkan keadaan. Contoh kata kita jalan-jalan tengok ada orang bawa buku pop tercampak Quran, mushaf tercampak, so kita kena ambil. Ya, kena selamatkan Quran itu untuk menghormati dia agar tidak dicemari. Itu tak apa, itu daruratlah, darurat. Okey, kemudian mana tadi? Nabi dah sikit lagi.
Faslun, hal yajibu 'alal wali wal muallimi taklif, ya, hal yajibu 'alal wali wal muallim, ya, taklifus sabi wal mumayyiz at-taharata li haml al-mushaf wal lawh alladaini yaqra'u fihima fihi wajhan masyhuran asahhuma 'inda al-ashab la yajib lil masyaqqah. Apa dia? Ini dalam konteks pengajian, belajar. Apakah wajib bagi seorang guru dan penjaga menyuruh kanak-kanak yang mumayyiz? Mana kanak-kanak ni apa? Dia belum balik lah, tapi dia mumayyiz, bersuci atau menanggung mushaf dan papan yang digunakan untuk dia baca Quran. Dia bawa buku dia ataupun mushaf dia atau papan dia, lauh. Dulu memang pakai itu kan, lauh tulisan Quran tu untuk baca Quran. Ada dua pandangan yang masyhur di sisi ulama mazhab kami, iaitu yang lebih tepat di sisi mereka ialah tidak wajib, ya, kerana membebankan, kerana masyaqqah. Al masyaqqatu tajlibu taysir. Itu kaedah. Bila ada masyaqqah maka dia membawa kepada kemudahan. Ya. Baik. Kemudian faslun, yasihhu bai'ul mushafi wa shira'uhu wa la karahata fi shira'ihi wa fi karahati bai'ihi wajhan li ashabina asahhuhuma wa huwa nass asy-Syafi'i innahu yukrah. Wa mimman qala la yukrahu bai'uhu wa shira'uhu Al-Hasan al-Basri wa Ikrimah wal Hakam bin Uyainah wa huwa marwiyun an Ibn Abbas wa karihat ta'ifatu min al-ulama bai'ahu wa shira'ahu. وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد وروى عن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه والله أعلم. Ini lanlas tentang jual beli mushaf. Boleh tak? Apa hukum nak jual mushaf dan nak beli mushaf? Jual beli mushaf adalah sah dan tidak makruh membelinya. Dengar, membelinya dia kata, ya. Okey, jual beli mushaf adalah sah. Kita kena ingat, jual pun sah, beli pun sah. Bila ada syarat jual beli lah, maknanya apa? Adanya barang itu mushaf dan adanya harga, adanya pertukaran. So asas dia sah, tak ada masalah dan tidak makruh. Okey, sah. Okey, kemudian kata tidak makruh membelinya. Tidak makruh membelinya. Berkenaan hukum makruh menjualnya. Okey, tidak makruh beli. Habis kalau jual, dia kata ada kata makruh. Ya, terdapat dua pandangan dalam kalangan ulama mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Iaitu yang lebih tepat dan merupakan tulisan Asy-Syafi'i ialah makruh. Ya, makruh menjual, tidak makruh membeli. Antara ulama yang pandangan tidak makruh menjual dan membeli mushaf ialah Hasan al-Basri, Ikrimah dan Al-Hakam bin Utaibah yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Sekumpulan ulama memakruhkan penjualan dan pembelian mushaf, dan ini dinukilkan oleh Ibn al-Munzir daripada Alqamah, Ibn Sirin, An-Nakhai, Shuraih, Masruq dan Abdullah bin Yazid. Satu pandangan yang telah diriwayatkan oleh daripada Ibn Umar dan Abu Musa Asy'ari yang melarang keras penjualan mushaf. Ya, sekumpulan ulama lain pula memberi keringanan terhadap pembelian Al-Quran namun memakruhkan penjualannya. Hal ini dinukilkan oleh Ibn al-Munzir daripada Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai, wallahu alam. Jadi, ya, macam mana nak apa orang kata? Nak khuruj minal khilaf. Nak keluar daripada khilaf ni. Khilaf kan, benda khilaf. Ada kata makruh, ada yang penting beli itu tidak makruh. Beli memang tak makruh. Sebab orang tu jual, kita dah minta free tak boleh. So kenalah beli. Apa juga harga yang dia letakkan, so kita belilah. Beli tak makruh. Tapi jual tu makruh mengikut setengah pandangan. Ada kata tidak makruh. Jadi macam mana? Sedang aja. Ya. Kena ada pihak yang menaja Al-Quran ini daripada pencetakannya, penulisannya sampailah penerbitannya. Kena ada orang sponsor. Jadi Quran itu nanti akan disebarkan secara percuma. Sebab ada orang
tanggung Quran. Dan kita kena ingat, nak cetak Quran ni bukannya tak ada kos. Kan? Bukannya tanpa kos. Dia ada kos kertas, kos dakwat. Macam-macam kos. Pergi tuan-tuan tengok dekat Nashrul Quran di Putrajaya tu kan. Bersin 14 tu tengok. Macam mana dia nak cetak daripada awal sampai habis. Bukan besar mesin tu. Bukan murah, berjuta-juta mesin tu. Mestilah pakai kos. Ya, tapi kalau kos itu ditanggung secara wakaf oleh dermawan-dermawan, orang kaya, maka alangkah baiknya. Dan itu yang dia buat di di Saudi kan. Dia Arab Saudi. Pusat pencetakan tu. Jadi hasilnya disebarkan. Saya tak tahulah sama ada di pembelanjaan di sana tu ditanggung oleh kerajaan ataupun orang lain, wallahu alam lah. Tapi maknanya kalau ditanggung oleh siapa-siapa sekalipun, maka takkan terlibatlah, tidak akan adalah cerita kisah ataupun hukum khilaf-khilaf ni. So sebab semuanya free. Nak Quran cakap je, minta aja, nanti akan ada orang bagi. Kan macam tu lah, patutnya macam tu. Tu yang terbaik. So tak ada isu dah beli ataupun jual. Dan pada masa yang sama kita boleh kontrol, boleh kawal pencetakan agar tidak tersalah, kan, agar tidak menyeleweng. Ya. Tapi kalau kata nak jual juga, tak apalah, sekarang dalam keadaan sekarang memang ada kosnya, kan. Kawan-kawan saya kata kalau nak cetak Quran ni murah di Indonesia. Bahkan ada kawan-kawan saya mengajak bisnes ni lah, saya tak minat lah, kan. Ya, kalau kita ada modal, pergi ke Indonesia, dia ada banyak pusat pencetakan Quran. Tuan-tuan nak yang mana? Yang dalamnya ada 3 dalam 1, 4 dalam 1, yang penuh buh nama tuan je. Kan, bubuh nama kita je, jadi kita punya seolah-olah je lah. Terbitan Pustaka Ikmal Zaidi boleh, kalau saya nak buat lah, dan kosnya jauh lebih murah daripada Malaysia katanya lah. Ini saya cerita aja. Dan ada pengesahan daripada JAKIM, daripada lajnah tashih. Dia lajnah tashih ni sekali dapat je. Bila dapat sekali, lepas tu dah boleh buat je lah. Ada cop dia tu kan, cop biru tu. Jadi bila dah ada cop biru tu kan, jadi nak cetak berapa banyak pun tak apa. Nampak? Jadi tak ada masalah. Dapat sekali, lepas tu dapat lah bila-bila pun, sampai bila-bila pun. Ya, itu ceritanya lah. Okey, jadi ala kulli hal itulah keadaannya. Taib. Di dalam kitab Arab, maksudnya kitab yang saya rujuk dalam kitab bahasa Arab ni, dia ada bab yang ke-10. Tapi bab yang ke-10 ni dia hanya lebih kepada, kalau kita istilahkan, glosari. Pernah dengar perkataan tu, glosari? Glosari ni maknanya apa? Dia macam menerangkan perkataan-perkataan, ya, apa saja perkataan yang digunakan di dalam dalam kitab ini, dalam hadis ke, dalam ayat Quran ke, disenaraikan di dalam ini, dalam bab yang ke-10. Banyak juga ni, panjang juga. Kalau kita baca ni jadi taknib lah, kan. Nama orang siapa, nama orang ni disebut Ummu Salamah ni siapa, kan. Abdullah bin Mughaffal ni siapa, ya. Jadi lebih kepada glosari. Jadi dalam yang terjemahan ini tidak dimasukkan dalam bab yang ke-10, dan saya faham sebab apa tidak dimasukkan, sebab dia tidak ada sebarang kepentingan ataupun keutamaan bagi orang yang baca terjemahan. Dah ada siap terjemah, buat apa nak terjemah lagi, kan. Yang dalam bahasa Arab ni, kalau maksudnya ada perkataan-perkataan yang tak faham, so dijelaskan lagi. Alhamdu tu apa? Al-thana, al-bijamil sifat dan sebagainya, kan. Jadi itu dipanggil glosari dalam bab yang ke-10 daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. So yang kitab Arab ada 10 bab. Okay, termasuk yang bab yang glosari ni, dan kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu ini hanya ada 9 bab. Jadi kalau kata mungkin saya tak tahu, mungkin ada pihak lain, mungkin memang ada pihak lain yang menterjemah kitab ini ke dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu, tapi saya tak pasti sama ada cetakan itu turut ada memuatkan bab yang ke-10. Ya. Jadi saya fahamlah sebab apa tidak dimasukkan dalam kitab ini, ya, tapi tak ada masalah. Alhamdulillah, ala kulli hal kita telah selesai
membicarakan, membaca daripada awal kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan setelah terangkan kepentingan kitab ini khususnya bagi kita yang ingin belajar, yang ingin orang kata apa, menyelami perkara-perkara yang berkaitan dengan adab-adab dengan Al-Quran. Dia cerita adab kan, dan kita tahu bahawa bila kita beradab dengan Al-Quran, pastilah adanya keberkatan. Dan kita faham juga bila kita beradab dengan ilmu, pastilah ilmu itu akan senang dan mudah untuk diamalkan, akan boleh disampaikan pada orang lain. Itu tanda keberkatan. Itu tanda keberkatan. Jadi akhirnya saya memohon, minta maaf pada semua, berbetulan pula dengan besok nak raya. Jadi ini bukan baju raya ni, ini baju raya tapi baju raya tahun dulu-dulu. Tahun ni punya tema warna merah. Tahun ni ini yang lama punya. Ala kulli hal, saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudi mengikuti pengajian ini, dan saya tengok walaupun tidak berapa ramai, tidak masalah. Walaupun saya punya friend dalam friend list saya tu ada 4,000 lebih kan, dekat 5,000, tapi yang sudi tengok baru 14 orang. Biasalah tu kan, bukan semua orang Facebook ni suka majlis ilmu kan. Tak apalah, tuan-tuan ada ni pun alhamdulillah kan, boleh kita mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan ada keberkatan, mudah-mudahan ada keberkatan daripada apa yang kita buat daripada awal. Kita start sebelum puasa ke lepas puasa? Saya ingat sebelum puasa lagi kan, saya pun tak ingat ni dah ke siri yang keberapa. Kalau dalam di Facebook Masjid Putra dia ada sebut siri yang keberapa. Jadi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faizin al maqbulin insyaallah taala. Jadi kita sama-sama baca doa, mudah-mudahan Allah berkati pengajian kita insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dhakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wasi' bi arzaqana wa nawwir qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila' ahzanina wa dhahaba humumina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sihhata was salamata wal 'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi dalam, saya tak tahu dah buat apa, nak buat live apa lepas ni. Kan, sebab kita pun, saya pun dah mula masuk kerja, cuma tidak tiap-tiap harilah. Lepas raya ni pun kita dah start kerja. InsyaAllah kita akan buat live yang lain juga pula. Tengoklah macam mana nanti, sebab kita dalam dunia sekarang ini, media sosial juga penting untuk menghubungkan antara kita dengan orang lain. Jadi kami di Masjid Putra pun ada FB Live dan juga ada channel YouTube. Jadi minta semua supaya pakat-pakat like, dan juga yang channel YouTube tu juga boleh subscribe kan, tekan loceng kan, sebab jadi kita tak adalah nak buat sesi masakan ke apa, demonstrasi masakan baik imam besar, tak adalah kan, takkan pula. Tapi rasa saya kalau buat ramai yang ikut rasa saya lah kan, macam kata tuan tadi kan, maksudnya majlis ilmu di FB ni, orang nak majlis ilmu dia tak tengok FB kan. Yang tengok FB ni siapa? Orang yang suka relax kan, tengok
page-page yang ringan-ringan kan. Majlis ilmu ni berat kan, faham nak apa pula, Allahu akbar, tengok pula muka kan, nak belajar tu susah sangat, Allahu akbar. Jadi contohlah jadi memang perkara biasalah tu. Jadi saya doakan tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian akan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkatan dalam apa jua yang Allah Taala kurniakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ingatlah bahawa kita hidup di dunia ni tidak selama-lamanya. Kita ada tanggungjawab, ada tugas, ada yang perlu kita laksanakan, dan perkara itu akan dipersoalkan besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fikirkanlah jika Allah Taala mengambil nyawa kita sekarang, sekarang ni Allah ambil nyawa kita, apakah kita cukup bersedia menghadapinya? Pastinya kita tidak akan sanggup untuk memikirkannya. Nak fikir pun tak sanggup. Sebab itu sama-samalah kita baiki kehidupan kita, baiki iman kita, baiki amal kita, baiki segala-galanya yang ada kaitan dengan persiapan kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada di dunia semua akan ditinggalkan, semua tinggal kan. Yang akan dibawa hanyalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Jemput-jemputlah datang ke Masjid Putra besok bila dah clear PKP nanti. Ahlan wa sahlan, datanglah ke Masjid Putra, boleh jumpa dengan saya kalau saya ada lah. Jumpa dengan saya di sana, kita boleh. Kalau ada besok, kalau dah clear, ada nak buat program-program di Masjid Putra, silakan. Kita selalu bekerjasama dengan mana-mana NGO, kerjasama dengan pihak-pihak luar kalau ada yang NGO nak buat program di Masjid Putra, kita ada kemudahan dan sebagainya, silakan. InsyaAllah akan bawa banyak manfaat kepada kita semua. Itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadi